Isometric drawing. Isometric drawing. So yang lepas last week awak dah tengok berkenaan dengan orthographic drawing. So apa tu isometric drawing ni? So yang lepas awak dah tengok berkenaan dengan apa ni? Orthographic. So orthographic ni dia yang lepas ni awak ada satu objek, katakan objek tu dalam 3D, awak boleh tengok daripada view mana yang awak nak lah, katakan view belah kiri, awak tengok awak akan nampak dia satu 2D je lah. So dia akan nampak satu side je. Sama juga awak tengok belah kanan pun awak akan nampak satu side je, awak tengok belah atas pun sama. So dan bergantung kepada orang kata apa, side mana yang awak tengok, dari segi first angle projection ke ataupun third angle projection, depend lah. So awak dah tahu dah macam mana lukis untuk first angle dan juga third angle projection. So biasanya untuk orthographic ni awak hanya dapat tengok dalam 2D je lah. Awak hanya boleh tengok one side je dalam 2D drawing. Tapi awak kena, kalau awak nak dapat idea berkenaan dengan objek tu, awak kena lukis banyak side lah. So that's why dia kata 2D in 2D drawing daripada multiple angle lah. So supaya awak boleh nampak dia macam mana bentuk objek tu lah. Tapi dia tak provide awak idea macam mana bentuk objek tu. Awak tak boleh nak imagine kan dia punya objek tu macam mana bentuk dia. So biasanya kalau dalam orthographic drawing ni, awak dah ada ni, orthographic drawing ni, dekat sini biasa kita akan letak isometric. Kita akan letak isometric punya drawing lah. Isometric drawing. So isometric ni dia macam, dia representation of 3D punya objek, tetapi sebenarnya awak lukis dalam 2D. Isometric drawing ni actually di dalam isometric projection lah. So lebih kepada kita tengok objek tu dalam 3D. So kalau kita baca kat sini, kalau awak tengok within a orthographic projection, isometric projection show an image of an object as viewed from the skew direction. So biasanya kita ada satu objek lah, satu objek tu kalau dalam isometric ataupun isometric ni, kita tengok satu side tapi kita movekan sikit supaya kita boleh nampak side yang atas. Contohlah awak tengok daripada view yang belah kiri, katakan awak tengok view dari sini, view belah sini, sebenarnya awak akan nampak yang mana? Kalau awak tengok daripada belah kiri, awak akan nampak yang ni kan? Tak, awak akan nampak yang ni. So katakan awak cuba tiltkan dia sikit, awak movekan ke bawah, so awak akan nampak sikit bahagian belah atas. Awak tiltkan sikit, awak nampak belah atas, dan awak movekan sikit belah ni, awak movekan sini dan awak movekan sikit sini, dan awak boleh nampak ketiga-tiga angle. So that's why dia nampak dalam macam 3D lah. So dia ambil kira view belah kiri, belah atas, belah kanan. So itu kita panggil isometric lah, ataupun isometric. So supaya apa, kita walaupun lukisan kita tu 2D, sebenarnya yang isometric ni dia 2D je lukisan dia. Cuma kita lukis tu dalam kita akan nampak dia macam 3D. Cuma kita tak boleh move lah. Walaupun kita lukis dekat AutoCAD pun kita tak boleh view dia dekat other side, tak boleh. So biasanya dia reveal, biasanya isometric ni kita boleh nampak lebih daripada satu side. Kita boleh nampak side yang kedua dan side yang ketiga. Berbanding dengan orthographic ni kita hanya boleh nampak dia satu side je. Kalau belah kanan je. Kalau belah kiri je. Kalau contoh kita tengok daripada A ni, kita hanya akan nampak ni je. Akan nampak yang A ni je. Kalau kita tengok daripada sini, yang B, kita akan nampak belah sini je. Yang ni B. Itu
ortografik. Tapi kalau isometrik ni kita boleh nampak banyak side daripada satu gambar tu, daripada walaupun gambar tu 2D. Tu dia panggil isometrik lah. So dia represent macam 3D juga, cuma dia bukan 3D lah. Okay, so bila kita kata isometric projection ni, dia ada 3 jenis lah, kita boleh bagi kepada 3 lah. Salah satunya yang kita nak tengok ni lah, apa tu isometrik. Cuma bezanya antara isometrik, diametrik dengan trimetrik ni, dia punya, orang kata apa, dia punya arrangement lah dari segi sudut dan juga length untuk axis tu. So kita ada, kalau awak lihat, kita ada isometrik. So kalau untuk isometrik ni, dia punya angle dia sama semua. So kalau 360 ni 120 lah, 120, 120, 120. Berbeza dengan sini, angle dia sebab dia ada pergerakan ni, actually dia 120 juga ni. 120 juga. Cuma kalau awak garis kosong, so kalau yang ini dia 30 dia punya kedudukan. Kalau yang ini, kalau awak tengok yang ini tak, dia angle dia tak sama. Ni kurang, ni lebih lah. So sama juga dengan ni untuk trimetrik. So ni sifat-sifat dia lah. Kalau awak lihat dekat dia punya angle dan juga length tu, yang biasa kita nak guna, kita guna yang ni lah, yang isometrik lah, yang paling mudah. Yang isometrik ni berbanding dengan diametrik dan juga trimetrik. Okay. Ini kalau ada awak ada soalan ataupun awak tak jelas, awak boleh interrupt saya. So saya boleh ulang balik lah. Sebab ni pun sebenarnya berkait dengan ortografik itu, yang last weeknya. So at least awak lebih ni lah, awak lebih, orang kata pun lebih jelas lah macam mana bentuk lukisan isometrik ni berbanding dengan ortografik. Okay, so ni tadi saya explain. So untuk isometric projection ni ada 3 lah. Isometrik, diametrik dan juga trimetrik. Dan sifat-sifat dia ada dinyatakan kat sini lah. Ini dia punya sifat-sifat dia lah. Okay, so kalau untuk isometric projection ni, dia punya angle dia adalah semua sama. Angle between axes, between isometric axes ni adalah equal semua. Jadi lah, dia punya semua sama. Okay, berbanding dengan diametrik lah, dengan trimetrik. Okay, so apa tu ni, dia punya definition lah. Kita tengok definition dia. Definition untuk isometric drawing ni. Isometric drawing ni adalah type of pictorial drawing. Type of pictorial drawing dalam engineering drawing lah, dalam lukisan kejuruteraan. So biasanya awak boleh create isometric drawing ni dengan menggunakan AutoCAD application. AutoCAD software lah. Tapi first kali awak kena create, kena activate dulu awak punya mode dalam AutoCAD awak tu kepada isometric mode. Tu nanti saya akan tunjuk lah. Awak kena activate dulu awak punya drawing mode dulu ke dalam kepada isometric lah. Bila kita dah set isometric snap grid ni, awak boleh align awak punya objek tu mengikut dia punya orang panggil apa ni, dia punya plane dia lah. Sama ada, biasanya kalau kita ada objek tu, kita boleh tengok sama ada daripada sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun sebelah atas kan. Kalau saya melukis segi 4 je ni, segi 4 je. Okay, so boleh tengok daripada sini, kata contoh ni belah left, ni katakan right, kemudian awak ada top atas. So awak boleh tengok, awak boleh awak boleh align awak punya objek tu berdasarkan sama ada belah left ataupun belah right ataupun belah top. So awak kena tengoklah objek tu, awak nak kena bayangkan dia, objek tu. So awak kita boleh align objek tu along 3 isometric plane. 3 lah, sama ada left, right ataupun top. So walaupun bagaimanapun, dia kata walaupun isometric drawing ni appear to be 3D, tapi sebenarnya dia adalah 2D punya representation lah. So objek tu awak tak boleh nak move,
awak tak boleh extract dia jadi 3D standard area, awak tak boleh display objek tu daripada different viewpoint pun tak boleh, awak tak boleh movekan dia. Okay, so tu daripada segi definition untuk isometric drawing. Okay, so ni yang saya cerita tadi lah. So kita ada, kalau dalam isometric axis ni kita ada 3 lah. Kita ada top, kita ada right, kita ada left. So kita ada ni left, left, kita ada right, dan kita ada top. Ni dia punya axis ni lah. So, 30. So ada 3. So kalau contoh daripada top, untuk top ni dia punya axis dia, angle untuk axis dia apa? Kalau awak tengok sini ni lah. Bukan 30 sini kan, kita mula macam ni lah. Kalau saya lukis balik untuk top ni top mana? Awak punya angle ni garis kosong, so awak ada 30 dan satu lagi awak ada 150. Awak 150. That's why ni 30 dan 150 dia punya axis punya grade lah untuk top. Kemudian untuk yang right pula, yang belah sini, yang bahagian sini lah, yang bahagian right ni, so awak ada macam ni lah sebenarnya. So assume kita punya garis ke atas ni sebenarnya. Garis ke atas ni. So kita ada untuk yang right, kita ada garis kosong, kita ada 30 dan kita ada 90. Ni 90. Sudah saya tengok sini. Untuk top dia, untuk right dia ada 30 dan juga 90 dia punya axis dia. So ni nanti bila kita lukis bawa akan awak akan nampak lah. Dekat sini mungkin awak tak jelas, tak apa. Saya tunjuk dulu. Kemudian untuk yang belah kiri pula, kalau kita view daripada belah kiri pula, dia punya axis yang terlibat dia adalah apa? Ni axis ni dan juga yang belah sini, belah sini. So kita ada macam ni dan juga macam ni lah. So ni yang kosong, awak ada 90, axis 90 dan juga awak ada axis yang 150. Kita ada 2. Tu ni yang untuk axis dia. So setakat ni jelas untuk axis dia. Nanti bila dekat AutoCAD nanti kita awak boleh observe lah. Bila awak klik je dia punya setting tu untuk, katakan awak nak lukis untuk belah left punya untuk isoplane yang belah left katakan. So yang axis yang akan available adalah 90 dan juga 150 saja. So awak hanya boleh lukis yang tu saja. Dia tak boleh lukis yang lain. So nanti kalau awak setkan dia punya distance dia punya panjang dia semua, dia akan automatic lah. Okay, so ini untuk axis dia. So ni untuk isometric axis ni, actually dia ada 3 jenis lah. Ada 3 jenis. Awak ada yang normal punya, ni yang normal yang macam ni lah. Kemudian kita ada yang reverse dia terbalik. Yang reverse yang terbalik. Kemudian yang ada yang horizontal punya. So ni bergantung kepada kedudukan objek tu. Kita punya objek punya arrangement view kita. Kalau tapi yang normalnya kita akan pakai yang biasalah, yang regular punya lah. Yang normal punya isometrik. So ni contoh objek lah. So kalau yang kita ada yang normal, yang ni. Ini yang reverse, dia terbalikkan objek tu, kita terbalikkan. Yang ini yang horizontal punya. Horizontal. Yang dua ni lah. Yang C dan juga D. Kita fokus kat sini lah. So actually awak boleh lukis atau pulang pada awak boleh arrangekan lah. So the choice of direction of the axis is determined by the position from which the object is viewed. So dia bergantung kepada objek punya kedudukan lah. So kalau biasanya kita cuba arrangekan objek tu supaya dalam keadaan normal lah. Tapi kalau kata objek yang memang kita dapat tu memang dah view dia memang dalam bentuk horizontal ataupun reverse, nak tak nak awak kena guna juga axis yang untuk yang reverse ataupun horizontal. Depend kepada kedudukan objek lah. Okay.
So ni daripada segi scale pula. Tadi kita tengok kepada axis, ada 3 jenis kan. Ada top, dia punya apa dia, isometric plane dia. Ada top, ada left dan juga ada right. So ni sekarang untuk drawing. So drawing ni kita boleh guna dua kaedah lah. Sama ada yang apa ni, ordinary scale, ordinary scale. Ni guna asymmetric drawing lah, kita panggil dia asymmetric drawing. Sebab kita lukis dalam full size, so kita masukkan nilai pun dalam bentuk full size, full length lah, ataupun dalam bentuk isometric projection. So ni projection ni dia dalam scale lah, so dalam scale sama ada 80% ke 50% ke, dia punya tu. So sekarang ni kita akan guna yang ni lah, isometric drawing yang full scale punya, yang dalam apa ni, ordinary scale. Okay, so tu daripada segi scale. Kemudian ni macam mana, okay, so sekarang kita tengok AutoCAD lah. So kalau dalam apa ni, isometric drawing ni sama juga dengan orthographic. Actually kita ada beberapa kaedah untuk kita lukis dia. Kita nak hasilkan lukisan isometrik ataupun lukisan orthographic. Macam saya mention last week, kita boleh guna lukis 2D. Ni daripada objek tu kita lukis 2D dia. Ataupun kita boleh juga guna daripada objek 3D yang dah available, kita extract dia dalam bentuk 2D. Dia pun sama, kita boleh dapatkan juga apa ni, 2D isometric punya drawing lah. Sama juga dengan apa tu, kaedah ortografik lah. Yang kaedah yang ketiga pula, drafting. Ni maknanya daripada objek 3D kita lukis 2D, kita buat sendirilah. Kemudian yang kedua, kita ada objek 3D, kita extract dia untuk jadikan dia isometric punya drawing ataupun ortografik lah, macam yang last week kan. Kemudian yang ketiga pula, kita ada solid modeling. So daripada solid ni pun sama, kita boleh juga hasilkan isometric drawing. Tetapi untuk yang dalam kelas ni kita guna kaedah yang ni lah, yang klasik punya lah. Ni kira, yang 2D drafting ni kira klasik lah, sebab kita sebab sekarang ni biasanya orang dah terus pergi kepada daripada 3D terus dia ni lah, dia extract pergi kepada 2D isometric.